A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walillahil izzah wa lirasulihi amma ba'd. Pertama cukup dari Allah SWT, tuan-tuan. Alhamdulillah. Segala nikmat Allah SWT, tuan-tuan. Syukur kita sangat-sangat pada Allah SWT yang memberikan kita ruang, peluang pada pagi ini. Allah tambahkan lagi satu hari untuk diri kita, tuan-tuan. Syukurlah kita sangat-sangat pada Allah SWT. Selepas Allah mengata matikan kita sebentar pada waktu kita tidur tadi dan sebagainya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, tuan-tuan. Hidup balik kita satu hari lagi, tuan-tuan. Ya Allah berikan kekuatan pada kita dan kita diberi dengan kekuatan yang Allah berikan pada kita ni, tuan-tuan. Nak kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan pastinya, tuan-tuan, semuanya ini adalah di atas satu landasan sebenarnya yang selalu kita lafazkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Syukur sangat-sangat. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Kena hargai, kena rasa terima kasih sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah pilih kita juga, tuan-tuan, untuk kita masuk dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala pada tahun ni. Mungkin ada sebahagian hari itu bila masuk saja maghrib, kemarin Sabtu malam Ahad hari itu, ada sebahagian alhamdulillah pantas dia dah tahu dah. Alhamdulillah Allah panjangkan umur dia dapat masuk dalam Ramadan pada tahun ini. Syukur dia sangat-sangat. Malah ada mungkin sebahagian daripada tuan-tuan yang pada ketika dapat masuk dalam Ramadan tadi itu tidak semata-mata berkata dengan syukur pada Allah, tapi dia mengatakan dengan lafaz, tak semata-mata dengan lafaz, turun sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda terima kasih sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kawan saya, sahabat saya, tuan-tuan, ujian bahagian masing-masing kan, tuan-tuan kan? Bahagian masing-masing. Pada hari Khamis, orang kata ibu dia meninggal dunia. Maksudnya orang kata tak sempat untuk tahun ni untuk masuk dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Bahagian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala secara tak langsung. Tapi untuk kita, tuan-tuan, syukurlah sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah. Allah masukkan kita pada tahun ni. Nampak mudah, nampak macam biasa, macam rutin. Ustaz, saya makan ubat, saya sihat. Kan? Saya ada makan vitamin, saya sihat, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, tak ada masalah apa-apa. InsyaAllah lah Ramadan ni kita masuk. Belum tentu, tuan-tuan. Ni pun, tuan-tuan, yang kita dah masuk ni pun, siapa boleh garanti sampai hujung dia habis. Walaupun dia makan ubat. Kan, tuan-tuan? Tak ada jamin kan untuk kita sampai betul-betul sampai pada penghujung Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa boleh jamin. Sebab itu dalam Islam cantik Allah ajar pada kita atas lidah kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan sebagai al-khauf wa raja tu kena ada, sentiasa ada. Al-khauf wa raja tu kena sentiasa ada. Takut-takut tak sampai, takut-takut tak dapat apa yang kita nak, apa yang kita harapkan. Kan kita nak nanti semudahnya apa? Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam senarai orang kata ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut tak sampai. Tapi begitu juga kita diajar supaya ada raja,
Apa rojak? Sentiasa berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, aku harap rahmat Kau Tuhan. Aku harap sangat redha Engkau daripada Allah. Berilah aku peluang, berilah aku ruang untuk kata sentiasa tunduk pada Engkau dan sebagainya. Diberikan kekuatan supaya kata sampai ujung boleh istiqamah. Kita tuan-tuan kadang-kadang kita banyak rasa kita. Itu masalah tuan-tuan. Dengan tegas untuk diri saya yang bercakap dengan rendah hati pada tuan-tuan. Yang inilah kadang-kadang orang kata seperti mana kata Nabi SAW, salatul muhlikat, tiga perkara yang boleh menghancurkan manusia itu sendiri. Apa dia? Yang ketiga tu wa'ijabul mar'i bi nafsihi atau kama qala sadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu yang berkatakan bahawa ada tiga perkara yang boleh menghancurkan seseorang. Apa dia? Pada ketika yang ketiga tu ijabul mar'i bi nafsihi atau kama qala. Dia rasa kagum dengan diri dia. Akulah, sebenarnya aku. No, tak tuan-tuan. Sebenarnya ialah kasih ruang ihsan Allah pada diri kita untuk kita bergerak. Inilah sebenarnya kata yang kita nak cuba tanam kat diri kita cuba betulkan balik dan sebagainya tuan-tuan. Inilah sangat-sangat kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat tuan-tuan, sangat-sangat. Okey, baik. Alhamdulillah tuan-tuan. Syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tuan-tuan, kita juga berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nampak macam biasa. Saya rutin ustaz. Memang kalau setakat subuh saya berjamaah. Jangan rasa macam tu juga. Jangan macam tu. Sebab kekuatan tu juga Allah berikan kepada kita. Malah tuan-tuan, ni dah cantik kan? Dah masuk Ramadan. Cantik sangat-sangat. Maka begitu juga tuan-tuan, kita kena minta dengan Allah supaya konsisten sampai habis. Subuh untuk Ramadan ni, Tuhan, aku minta pada Engkau kekuatan. Takbiratul ihram yang pertama bersama dengan imam. Kalau dapat, seboleh mungkin jangan putuslah. Sebab kebetulannya kita dah memang ada sahur. Kita dah bangun sahur dah. Kita dah makan sahur dah. Ni semua dah sahur kan? Dah. Kita dah buka dulu. Dan semua sahur kan? Baik. Semua dah sahur. Jadi pasal ada sahur, dia lebih memudahkan untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan cuba azam, mudah-mudahan minta kekuatan dengan Allah. Jangan kata sebelum ni saya tak ada masalah. Ya, itu pasal kata dalam perasaan-perasaan kita. Tapi untuk akan datang kita tak tahu. Jadi minta dengan Allah Subhanahu wa taala azam 30 hari penuh. Bahasa mudahnya apa? Takbiratul ihram yang pertama dengan imam. Ada orang tanya ke saya, dia kata, Ustaz, masbuk tak boleh Ustaz? Macam tu. Baik, saya kata kalau agak-agak lah kan, kalau paling-paling tidak pun, cuba seboleh mungkin limit dia tu kalau dapat lah. Sebab kalau dari segi perbahasan orang kata bersegera dengan takbiratul ihram imam paling jauh, dia mengatakan sampai sebelum habisnya Fatihah imam. Kalau kita ikut pada perbahasan ulama lah, memang cantik kan, imam kat depan, Allahu Akbar, kita pun masuk kat belakang, Allahu Akbar. Itu paling cantik lah, paling afdal kat situ lah. Betul-betul bersegera, kita pun dah memang sama-sama qiyam bersama dengan imam. Itu paling cantik. Tapi kalau paling jauh pun, perbahasan ada sebagian pandangan kata sampai sebelum habisnya Fatihah imam. Berdirilah kat situ, azamlah sangat-sangat tuan-tuan. Kita tak tahu apa Allah nak uji kita. Besok pun tak tahu. Besok pun tak tahu. Tiba-tiba lepas sahur sakit perut ke apa ke dan sebagainya kan. Kalau boleh, sinilah tempat kita. Surau ataupun masjid dan sebagainya. Jangan pilih-pilih lah. Mana yang dekat tadi tu capai. Cuma yang pastinya ialah dekat masjid ada satu kelebihan. Apa ni tuan-tuan? Ada iktikaf. Ini ada iktikaf ke belum ni? Niat iktikaf dulu. Siapa yang belum niat iktikaf, niat iktikaf. Kebiasaan. Pasal kita selalu biasa. Kadang-kadang kita bersegera, nak cepat, nak masuk dan sebagainya. Kadang terlepas. Iktikaf tu pun kadang tak masuk. Jadi masukkan niat sekarang. Supaya sepanjang-panjang duduk, pahala tu sampai. Tuan-tuan, sebab itu, kalau kita perhati baik-baik, kalau ini secara ringan-ringan lah tuan-tuan, pagi-pagi subuh ni. Waktu kita sangat-sangat tuan-tuan, bila kita dapat masuk dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala ni, kita kena nampak sangat ialah tentang persoalan Allah berikan kepada kita ruang, peluang untuk berubah. Satu perubahan. Imam kita tuan-tuan, rakaat 1, rakaat 2. Di bawah kita katakan daripada surah Al-Mu'minun kan. Qad aflahal mu'minun kan,
sampai bawah. Begitu juga sampai bawah lebih kurang dalam ayat 15-16 lebih kurang begitu. Tuan-tuan kalau perhatikan pada susunan ayat tadi itu, tuan-tuan akan perhatikan bahawa kat situ adalah antara ciri-ciri untuk kita berjaya lah. Salah satunya lah. Dalam solat kita mengatakan kita ada khusyuk, kemudian nanti bayar zakat secara tak langsung. Dia mengatakan ni zakat kita ada 3 lah. Sekarang ni 7, 14, 21. Dah bayar belum? Kita tunggu gaya. Tunggu gaya kan? Tunggu gaya kan? Tapi dari segi hukum sekarang ni dalam ruang-ruang harus. Masih jauh lagi lah. Tapi dalam ruang dari segi hukum tadi tu ni dalam ruang harus. Masih pangkal lagi lah. Tapi kalau siapa nak settlekan boleh, tak masalah apa-apa. Ulang harus sunat dan sebagainya lah. Akan sampai lah pada wajib nanti. Baik. Okey, tapi ruang sekarang ni tengah harus lah. Okey, tak ada masalah. Kemudian begitu dalam surah Al-Mu'minun tadi tu ada disebutkan bahawa wa anil lagwi mu'ridun, dan itu juga daripada orang kata benda-benda yang lara kita berpaling, kita tak buat langsung dan sebagainya kan. Begitu juga nanti dengan amanah, kita jaga amanah sangat-sangat, kita betul-betul tunaikan tanggungjawab dan sebagainya. Begitu juga wa ala salawatihim yuhafizun, atas salat diorang dijaga sungguh-sungguh dan sebagainya. Itu semua antara kaedah yang Allah berikan pada kita untuk kita berjaya. Khusyuk dalam salat dan sebagainya. Pada pangkal tu Allah kata khusyuk dalam salat. Baik tuan-tuan. Sebab kita kena nampak tu kaedahnya. Sebab pada pangkal kita selepas daripada perkara tersebut, tadi Imam pun ada baca tadi kan, pada ayat 12 dia masuk walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin kan. Manusia ni datang daripada orang kata pati tanah kan, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian Allah letak pula dalam qarar, dalam rahim isteri kita. Qarar tu rahim, dia tempat makin, mantap, padu, memang stabil dan sebagainya. Allah letak dekat situ. Tapi macam tu juga selepas daripada turutan tadi tu, nutfah, alaqah, mudghah, fakasawnal izama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Yang itu yang tak tahan tu. Lepas Allah cipta kita, kemudian dah siap kita tadi dah, Allah beri ruang pada kita untuk kita beribadat. Tapi macam tu juga, ma innakum ba'da dzalika lamayitun, kamu akan mati. Tu dia, tu yang tak tahan tu. Dah mati, kemudian Allah akan kata tub'atsun, kamu akan dibangkitkan semula. Allah tuan-tuan, sebab tu sangat-sangat tegas untuk diri saya bercakap dengan hati pada tuan-tuan. Setiap ruang yang kita dapat kena syukur. Sebab inilah ruang. Kita tak tahu bila kita padam tuan-tuan. Kita tak tahu bila padam. Bila kita meninggal kita tak tahu. Tu asas yang paling asas kan. Akhir surah Luqman pun ada kita dibacakan pada ayat 34. Kita pun tak tahu kan bumi mana kita akan mati. Seorang pun tak tahu kat mana dia akan meninggal. Ya, itu bahasa mudah. Dalam kata lain, pasal kita tak tahu bila akan meninggal lah tuan-tuan. Setiap ruang yang kita dapat tadi ni, kita cuba manfaatkan. Malah sebab tu macam tadi lah daripada awal tadi tu, syukur. Kena syukur sangat-sangat. Dapat masuk dalam Ramadan Allah SWT. Sebab dia perubahan. Baik, apa ruang? Sebab tu, hari Sabtu lepas, malam, waktu maghrib, siapa ada dengar? Ada satu seruan dekat langit. Siapa dengar itu? Siapa dengar? Tak dengar? Saya pun tak dengar. Tak dengar. Tapi yunadi munadin, ada satu seruan dekat langit tuan-tuan. Masuk je Ramadan hari itu, ada satu seruan dekat langit. Hadis sahih tuan-tuan, boleh cari, tak masalah. Bukhari ada, Muslim ada dan sebagainya. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada banyaklah riwayatan sanad dan sebagainya. Baik. Satu seruan dekat langit itu sampai. Tapi kita tak dengar. Seruan tu kata, wahai pencari-pencari, wahai pemburu-pemburu kepada kebaikan. Ni Ramadan datang. Aqbil, sambut sangat-sangat, syukur sangat-sangat. Jadikan dia sebagai tapak untuk kamu berubah, buat benda-benda yang baik. Itu bahasa mudahnya. Tambah amal, makin tunduk pada Allah. Itu sebenarnya yang dimaksudkan tuan-tuan. Kat langit hari itu kita tak dengar. Tapi begitu juga disambung.
wa ya baghiyasyarr, wahai pemburu-pemburu, pencari-pencari maksiat, suka nau dengan dosa, aksir, dah, cukup, berhentilah. Inilah peluang pun nak berubah. Inilah peluang untuk kata jadi lebih baik, benda buruk tinggal. Kalau dulu suka caci maki orang, suka kecam orang ke apa, tak sama kala dengan bendera kita ke dan sebagainya, kecam, berhentilah. Cukup-cukuplah. Tu antara maksudnya lah. Jangan zalim dengan orang, jangan gaduh dengan orang, jangan lagi putus silaturahim orang dan sebagainya. Jangan. Ni tapak ni untuk berubah. Tapak Ramadan adalah untuk buat perubahan. Kena nampak dia macam tu. Kalau tak ada nanti tuan-tuan, kalau tak ada, percaya je kat saya. Apa dia? Kita akan masuk Ramadan seperti mana 40 tahun dulu aku dah masuk Ramadan. 50 tahun dulu aku masuk Ramadan. Masuk Ramadan, aku masuk malam aku ada tarawih. Pagi kadang aku akan ada baca Quran dan sebagainya. Tapi habis Ramadan, macam tu perangai dia. Tak berubah. Apa maksudnya? Dia masuk Ramadan sebagai satu rutin Ramadan. Not more than that. Tak lebih daripada itu. Tak lebih daripada itu. Tarawih. Kalau tarawih aku pergi. Kadang kalau subuh, kadang aku pergi salat. Lepas subuh aku baca Quran. Tapi perubahan tak berlaku. Sebab tu sebagian mufassir kata, meluar habis Ramadan nanti, kita habis Ramadan, 3 golongan wujud. Akan ada 3 golongan yang wujud. Pertamanya ialah, 1, orang yang sebelum Ramadan, masuk saja Ramadan, ada tarbiyah Ramadan, dia dapat rasa, betul-betul syukur, dia ambil kesempatan, dia jadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Sebab dia ambil peluang tu dan dia jadikan dia tapak untuk perubahan. 1. Ini anjah, yang paling berjaya sekali. Tapi yang kedua, sebelum Ramadan, itulah perangai dia. Masuk Ramadan, iya tuan-tuan, tarawih, sedekah ada, Quran ada dan sebagainya. Tapi macam jugalah. Dalam buat ibadat, caci maki orang juga. Dalam buat ibadat, putus silaturahim juga. Dalam buat ibadat, kata tanpa isteri ke dan sebagainya. Tak pagi, kata tak bayar hutang orang. Orang dah tuntut. Contoh, katakanlah macam tu. Sama. Tak berubah. Sebelum dan selepas, sama je tuan-tuan. Pandangan pada ketika ni golongan yang kedua. Sama tak? Dia dah, apa bahasa mudahnya? Celaka dah. Tak berubah. Tak berubah. Walaupun ada buat ibadat-ibadat dan sebagainya, tapi pasal dia tak rasa tuan-tuan. Tak apa, nanti saya akan masuk untuk kita cuba faham. Baik, 2. Yang ketiga, lebih buruk. Sebelum Ramadan, itulah perangainya. Lepas Ramadan, lebih buruk daripada sebelum ni. Tamak, makin lebih tamak daripada lepas Ramadan. Itu bahasa mudah dia. Ada. Tengok ke masa Ramadan nanti. Tengok pelan-pelan. Saya ada tak langsung. Mungkin sebelumnya tadi tu ada solat, cantik dia lagi. Kan? Tapi kalau kata agak silap, solat pun silap dah guyup. Dah penat mungkin dan sebagainya. Tak kata semua. Tapi possible. Boleh berlaku. Kadang-kadang orang kata atas dasar, orang kata makin geram dengan orang dan sebagainya. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Dia akan jadi lebih buruk daripada itu. Itu paling celaka sekali tuan-tuan. Mufassir yang cakap. Jadi sebab tu tuan-tuan, untuk kita, sebab tu dalam banyak keadaannya kadang ada orang 40 tahun lepas berkata masuk Ramadan, 50 tahun, 60 tahun dan sebagainya masuk Ramadan. Lepas Ramadan sama je perangainya. Sama je, tak berubah. Satu sudut tu dia tak masuk lah. Pada yang ketiga tu lebih buruk. Satu sudut lah kan. Tapi kita katakan tak ada apa-apa lah. Kenapa? Kenapa boleh jadi? Sebab masa masuk Ramadan tak ada niat apa-apa. Tuhan, aku nak Ramadan ni supaya aku akan jadi lebih dermawan. Aku nak jadikan Ramadan ni setiap hari aku ada sedekah. Tuhan, dengan sedekah yang aku buat ni, kau jadikanlah dia sebagai satu ibadat yang istiqamah untuk aku sampai aku mati. Tu surah dia. Tuhan, aku nak khatam Quran, tapi Quran yang aku bawa dalam Ramadan ni Tuhan, kau berikan aku ruang supaya aku istiqamah. Setiap lepas subuh aku baca, setiap petang, setiap malam aku dapat baca. Kurniakan aku istiqamah. Tu surah dia. Niat tu saya tak boleh niat untuk tuan-tuan lah. Tuan-tuan kena tanya pada diri tuan-tuan sendiri. Aku masuk ni ada niat tak? Apa yang aku nak daripada Ramadan ni? Tu sebenarnya pangkal dia. Sebab kita semua belajar kan. Innamal a'malu bin niyat kan. Hadis 1, hadis Arba'in An-Nawawiyah.
kita selalu baca. Tapi jangan berhenti kat situ. Jangan berhenti kat situ. Sebab yang kedua tu yang paling penting. Antara lain, apa dia? Wa innama likulli imri'in ma nawa, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis. Apa dia Nabi kata? Dan sesungguhnya setiap orang akan dapat atas apa yang dia telah niatkan. Bermaksud kalau tak ada niat apa-apa untuk berubah, tak ada apa-apa, dia serasa macam rutin, percayalah, itulah rutin yang kita dapat. Tapi kalau ada seseorang dia betul-betul ambil tapak ni, tapak pada Ramadan ni untuk aku berubah lebih baik, untuk makin tunduk pada Allah, percayalah dengan usaha yang sungguh-sungguh yang Allah izinkan, percayalah dia akan berubah. Bab hadis tu cukup penting untuk faham wa innama likulli imri'in ma nawa wa qal. Sebab tu tuan-tuan kalau turun sikit lah, kalau turun sikit kan, sebab tu kadang-kadang ada sebagian orang, kadang-kadang kita tanya kat dia orang, dia kata saya lambat lagi lah dapat anak, apa semua sekali gini dan sebagainya, rezeki saya begini, kau katakan dan sebagainya. Tapi kalau kita tanya kat dia, kau sebenarnya nak apa? Aku nak kaya. Okey, dengan usaha semua-semua dia jadi kaya. Tapi kadang-kadang pasal anak tu dah tidur bulan kot, dia cakap macam tu. Pasal awal-awal dulu pernah dia cakap. Dah pendapat lambat. Sebab itu yang dia nak cuma kaya je. Jarang kita terlepas pandang tuan-tuan. Kita cuma hanya rutin je. Ada satu tempat, kata ni mas, kita ada handle kes-kes mahkamah dan sebagainya kan. Ada satu ni pasangan suami isteri lah, bahasa mudah dia tuan. Dia lebih kurang macam ni. Biasa pergi pagi kalau kerja tadi tu dia akan hantarlah isteri dia. Akan hantar isteri dia pergi kerja. Tak kisahlah, kereta ke motor, dia sendiri cakap. Dia kata itulah kerja saya Ustaz, pagi-pagi dia tu. Okey baik. Hantar. Bila hantar tuan-tuan, okey, biasalah kan isteri bila nak keluar tadi tu dia akan salam, cium tangan dan cium pipi. Biasa dia itu. Okey baik, settle. Ni suami sendiri cakap. Baik, pergi keluar. Okey, pergi kerja. Balik macam tu juga, sambut, nanti jemput, balik. Masuk je rumah, senyap. Tak bercakap. Laki bini tak bercakap. Tak bercakap langsung. Tuan-tuan, senyap. Tak ada apa-apa. Dialah yang akan kata uruskan untuk anak dia, suami tadi lah. Masak sikit lebih kurang, kalau kata-kata sempat dia pergi beli untuk makanan anak dia dan sebagainya. Senyap. Tapi kalau balik nanti rumah mak dan sebagainya, rumah keluarga, macam loving couple. Cakap-cakap, wah. Masuk kereta, senyap. Tak cakap balik. Tu tak bercakap sampai masuk rumah. Esok pergi kerja, salam, peluk, orang tak ada dalam peluk, cium tangan, cium pipi, keluar. Nanti balik macam tu lah. Apa maksud tu? Rutin lah. Buat tanpa rasa. Tak ada apa-apa. Kadang-kadang ada sebagian tuan-tuan, Ustaz, saya ada selawat, saya ada zikir, tapi kadang saya rasa kosong. Sebab apa? Sebab kita memang tak merasa daripada awal. Apa yang kita buat? Kita buat rutin. Rutin tu yang kita takut. Alhamdulillah, satu sudut nampak mudah-mudahannya istiqamah, dalam maksud istiqamah. Tapi feel tu tuan-tuan, rasa tu tak semua orang boleh rasa. Sebab daripada awal lagi dia hanya memenuhkan jadual dia, tak lebih daripada tu. Tak lebih daripada tu. Sebab tu kita kena ambil setiap ruang yang ada, yang Allah beri pada kita. Kita kena rasa, terima kasih Tuhan, Kau mudahkan aku, Kau berikan aku ruang. Kena rasa. Sebab tu salah satu golongan yang mula-mula sekali akan dipanggil dekat padang mahsyar nanti tuan-tuan, dipanggil sebagai Al-Hamidun, orang yang selalu bersyukur dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia dapat rasa semua yang dia dapat tadi itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terima kasih dengan ruang yang saya ada dan sebagainya. Dia tak rasa diri dia. Tak. Dia rasa ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan. Jadi senang kata untuk yang pagi ini, pertamanya adalah berkaitan. Kita dah masuk dengan Ramadan. Tuan-tuan mesti nampak sangat-sangat Allah beri ruang kita masuk dalam Ramadan sebagai satu tapak untuk kita berubah. Pastikan ada satu niat untuk tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nak daripada Ramadan pada tahun ini. Apa yang tuan-tuan nak? Tuan-tuan jawab sendiri. Saya tak jawab. Saya jawab untuk diri saya je. Itu semudah dia. Targetlah sesuatu. Mintalah pada Allah sesuatu. Betul, semua orang nak maghfirah Allah, ampunan Allah, semua nak rahmat Allah SWT. Tapi rangka kerja dia apa?
Macam mana nak capai, nak pergi capai pada redha Allah. Macam mana nak capai pada maghfirah Allah. Tu rangka kerja tu. Nampak mudah tuan-tuan, tapi mesti diatur, mesti dibuat. Dan mesti ada sesuatu yang mesti cuba untuk ditinggalkan pada buruk. Sebab tu kaedah daripada sudut orang kata yang kita nampak, pada banyak kadanya adalah tahliyah dan tahliyah. Dan kalau kita ambil konteks tasawuf sikitlah secara tak langsung, kita boleh nampak dia punya kaedah adalah tahliyah. Kita kosongkan dulu, buang dulu benda-benda buruk tu, buang dulu. Tamak, caci maki dan sebagainya tadi, buang, kosongkan daripada diri kita. Terutamanya yang berkaitan dengan kehendak-kehendak yang melampau ni. Buang dulu. Dah buang, jangan biar kosong. Dia tak boleh. Dia kan ada tahliyah. Tahala biyata marbuta. Ada tahliyah. Maksudnya kita hias balik. Tamak tu dah buang. Masukkan, gantikan dia dengan namanya apa? Dengan dermawan. Hari-hari sedekah. Hari-hari sedekah. Ikutlah pada kemampuan kita. Cuba sebenarnya. Itu cara dan kaedah supaya tapak Ramadan yang kita ambil tadi ini benar-benar atas dasar yang kita sifatkan sebagai satu tapak untuk berbuah. Termasuklah juga tuan-tuan secara langsung tapak kesihatan. Ada orang dia tak nampak sangat, tapi begitu juga lah kan. Puasa adalah tapak yang terbaik untuk baiki kesihatan semula. Berapa ramai perasan? Siapa berani yang katakan? Kesihatan, maksudnya puasa ni adalah untuk baik pulih kesihatan dia. Siapa perasan? Tak kisah, aku lalu je lah. Itu sudah. Tuan-tuan, ni lah tapak terbaik. Dan tapak terbaik yang Allah berikan kepada manusia. 11 bulan kita hentak, kita makan macam-macam tanpa berhenti. Perut kita tak berhenti langsung daripada suruh untuk proses makanan dan sebagainya. Tak nampak. Kita main jalan je, sumbat je dan sebagainya. Tapi inilah kaedah dia tuan-tuan. Cantik tuan-tuan. Wa ja'alna naumakum subata, kata Allah kan. Kalau kita tengok tuan-tuan, cantik. Kami telah jadikan malam tu sebagai satu subata. Subata ni maksudnya adalah sebagai satu tempat kerehatan. Kerehatan dalam arti kata lain, rejuvenasi untuk badan. Sleep is a medicine. Tidur sebenarnya adalah apa dah? Sebagai satu ubat. Apa cerita tiba-tiba tidur ni ya? Baik, nak kasih faham. Tuan-tuan, kita bila malam, bila kita malam, kita tidur malam ni sebenarnya tuan-tuan. Tidur kena tidur Tidur kena tidur. Jangan tak tidur, kena tidur. Kan tuan-tuan sering pun maklum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum takribi, 3 orang pemuda datang dekat rumah Nabi, tapi ketika tu kebetulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada kat rumah. Bertanya kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ibadat Nabi dekat rumah dan sebagainya kan. Baik, selepas daripada itu, tiga-tiga buat satu kesimpulan yang sama. Seorang kata, aku akan qiyam malam tanpa tidur. Seorang, aku takkan nikah selama-lamanya dan sebagainya. 2, 3, kemudian seorang kata, aku akan puasa tanpa henti. Dia kata gitu. Kan 3 kat situ. Sekian waktu Nabi balik. Isteri-isteri pun cerita, ya Rasulullah, tadi ada 3 orang mamat tadi ni datang tanya pasal engkau gini-gini dan sebagainya. Dan dia orang kata macam ni begini dan sebagainya. Nabi cepat-cepat Nabi cari 3 orang tadi tu. Cari balik, jumpa. Korang ke tadi yang datang rumah aku tadi? Dua semua hari itulah. Korang Nabi tu bagi tahu kan, ana atqakum billah wa akhsha lillah. Aku yang paling bertakwa pada Allah. Aku yang paling takut dengan Allah. Tapi macam tu juga Nabi kata apa? Aku malam, aku tetap ada tidur. Nabi cakap kan, aku gitu juga. Aku hidup, tapi macam juga aku juga bernikah. Aku ada isteri-isteri. Dan begitu juga Nabi katakan bahawa aku puasa, tapi aku buka. Poinnya apa? Persepsi kena betul. Sudut pandang kena betul tuan-tuan. Jangan silap. Tapak-tapak tu betul. Nabi dah sebut, aku paling bertakwa, aku paling takut dengan Allah. Tapi macam juga dunia tetap ada. Bukannya buang. Nabi ajar kat kita ada sistem yang kena tepat. Baik tuan-tuan, malam kena tidur. Tuan-tuan, sebenarnya pada waktu malam, masa kita tidur, masa tidur, dan kita tak perasan kan apa yang berlaku pada diri kita. Tuan-tuan, masa tengah tidur sebenarnya ada satu proses yang sedang berlaku. Self healing system. Lebih kurang gitulah. Self healing system. Sistem pemulihan kendiri.
Dalam badan dia sedang berlaku ada satu sistem kita panggil sebagai self healing system. Apa maksud self healing system ni tuan-tuan? Cakap mudah macam ni lah. Kita tengah tidur, Allah sehatkan kita. Allah sehatkan kita. Akan ada satu hormon melatonin keluar daripada pusat kata kita punya pusat saraf kita akan keluar. Dia akan keluarkan satu hormon melatonin, satu sudut lah. Dan melatonin ini sebenarnya adalah hormon yang antara yang paling penting dalam jasad manusia. Masuk dalam badan, cakap mudah apa? Dia akan baiki sistem badan. Dalam badan ada luka-luka sikit, yang rosak-rosak, dia betulkan dan sebagainya. Itu bahasa mudah dia tuan-tuan. Tapi macam tu juga. Ni kalau cerita hari biasa dulu bila nak sampai pada waktu subuh, sistem ni dia berhenti. Our body is actually very sophisticated. Badan kita ni sebenarnya tuan-tuan dia cukup canggih lah, cakap mudah macam tu. Bila nak masuk subuh, fajar sendiri nak keluar dah, time tu dia berhenti. Dia berhenti. Tak lagi dah. Oh, dah siang. Aku punya shift habis. Tu sudah. Dia akan berhenti. Bermaksud, kalau katakanlah kita ambil bahasa mudah kan, pukul 12, 6 subuh, katakanlah begitu, 6 jam. Tapi lebih kurang macam itulah. Setiap hari lebih kurang berlaku untuk diri kita. Sistem itu berlaku without fail, tak pernah gagal. Suatu sistem fitrah yang Allah telah tetapkan. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Law of nature, fitrah, sistem yang Allah tetapkan takkan berubah sampai hari kiamat. Tapi kita tak tahu. Poinnya apa dia? Allah tu maha baik. Kita tengah tidur pun Allah baiki sistem badan kita. Dalam badan ni kerja tuan-tuan. Dia kerja. Sel-sel bekerja. Tu bahasa mudah dia. Baik, secara mudah. Bila dia dah kerja, sebab tu makanan terbaik untuk harian luar Ramadan, biasanya makanan terbaik bila? Waktu sarapan. Sebab waktu sarapan kita kena supply balik energi pada badan. Sebab dalam badan dia dah kerja tadi dah. Kita kena supply makanan. That's why terbaik before 9. Sebelum 9 masuk sarapan. Ngeteh. Terus mudah ni. Pergi sarapan. Baik. Masuk Ramadan, ada sarapan tak? Tak ada. Tak ada sarapan. Tapi sistem Islam komprehensif, cantik. Tak ada sarapan. Kita ada sahur. Tengok cantik tak? Islam. Kalau kita faham sistem luar dalam, kita dapat pelbagai sudut dan sebagainya. Allahu Akbar. Tuhan, baiknya Engkau Tuhan. Cantiknya sistem Islam, indah. Benar tuan-tuan, satu sudut. Ada sebagian cakap, dia kata kita tak perlu mencari di hikmah di sebalik daripada satu-satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat je, pasti ada kebaikan. Fine. In one context you are true. Betul, satu sudut. Tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Dalam kita nak mendapatkan supaya seseorang tadi itu lebih seronok, lebih beriman dengan apa yang Allah datangkan, dengan apa yang Rasul datangkan, tuan-tuan, dia perlu masuk dekat lebih dalam. Tuan-tuan, kita jangan lupa dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, kaifa tuhyil mauta? Macam mana engkau hidupkan yang mati? Adakah Nabi Ibrahim tak iman? Awalam tu'min? Allah pun tanya, kau tak beriman ke dengan aku? Allah tanya kat Nabi Ibrahim, kan? Kau tak beriman ke dengan aku? Maksudnya apa? Aku dah perintah engkau, aku yang bagi tahu kat engkau, aku ni al-muhyi, aku ni al-mumin. Kau tak percaya ke? Kan? Tak. Tapi apa yang jawab? Apa jawab Nabi Ibrahim? Liyatma'inna qalbi, supaya aku lebih tenang, aku lebih seronok pada hati aku ni Tuhan. Tengok jawapan. That is what we call as learning process. Kita belajar, makin dapat, makin cari, makin dapat, makin cari. Ujung Tuhan, innaka ala kulli syai'in qadir. Kau maha berkuasa Tuhan. Cantik Tuhan. Tidur tu Tuhan dah masukkan dah, sihat. Masuk sahur, kita supply balik energi pada orang kata pada badan kita. Cantik tuan-tuan. Sebab tu bahasa mudah dia apa? Bangun. Tu yang kita kata tengah quote unquote tadi tu.
mati tadi tu kan. Ba'dama amatana, selepas engkau matikan kami. Kita kata istilahnya mati, tapi macam tu juga tuan-tuan, Allah sedang hidupkan kita ke dalam untuk kehidupan yang baru. Sebab itu siapa bangun tidur cari asap, zalim. Faham tak? Faham tak? Zalim. Bangun-bangun cari asap, zalim. Allah malam baik pulih badan dia, pagi-pagi pergi cari asap. Tak cantik, tak selari. Antara apa? Kalaupun takdirnya bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah Tuhan, terima kasih Tuhan bangun. Tapi lepas tu cari asap. Zalim namnau. Cakap terang. Zalim. Allah punya baik, masa tidur sihatkan kita lagi tiap-tiap hari without fail, tanpa mengata tak pernah gagal pada sisi Tuhan. Bangun pagi-pagi pergi rosakkan jasad. Tak tuan. Tak cantik tuan. Sebab tu Imam Asy-Syatibi kata dalam kitab dia Al-Muwafaqat, dia kata apa? Dia kata setiap yang Tuhan perintahkan yang kita kena buat. Begitu juga setiap yang Allah larang atas diri kita, confirm ada maslahah. Ada maslahah dia. Maslahah tadi itu sebenarnya adalah untuk manusia. Ajilan wa ajilan. Tengok, tuan boleh cek masalah dalam Al-Muwafaqat. Sama ada maslahah tu datang segera, ajil, ataupun maslahah tu datang ajilan. Mungkin Allah tangguhkan sekejap. Maksudnya bahasa mudah, yang tangguh tadi itu mungkin untuk proses yang agak, orang kata tempoh panjang lah, baru nampak dia punya kebaikan dia. Atau ada kemungkinannya untuk di akhirat. Itu Imam Asy-Syatibi sebut dalam Muwafaqat. Bahasa mudah tuan-tuan, cakap mudahnya ialah puasa tu memang satu sudut. Dipandang pun kita mengatakan daripada satu sudut, sememangnya pasti memberikan manfaat kepada manusia, kesihatan dan sebagainya. Tuan-tuan, melatonin itu masuk tuan-tuan, bahasa mudah dibetulkan badan kita dan sebagainya. Macam tu juga tuan-tuan, sebab dah kosong, energi dah pakai, haus pula mam. Kan kering pagi kan. Bahasa mudah tuan-tuan, kalau kita nampak itulah dia. Kalau kita nak baik, sebab tu sarapan penting, luar Ramadan lah. Sahur tu penting. Tuan-tuan, kita semua maksud daripada sudut bahasa spiritual. Faham kan saya? Bahasa spiritual kita. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Atau kama kala Rasulullah SAW. Sahurlah kamu, bersahurlah, sebab pada sahur tu ada kebaikan dia. Waktu tu barakah. Dalam hadis lain Nabi ada sebut, walau bi jur'atin mimma, atau kama kala Rasulullah SAW, walaupun hanya seteguk air. Sebab waktu tu waktu barakah. Halumma, jom, kata Nabi dalam hadis lain. Makan pada makanan yang penuh dengan keberkatan waktu sahur. Makan tuan-tuan, cuit, makan dan minum kena ada. Jangan lepaskan waktu tu. Bahasa spiritual, bahasa mudah. Sebab tu di hujung, dengan tempoh 13 jam kita lebih kurang, kita berpuasa, 12 jam lebih kita puasa. Untuk sampai waktu buka tadi tu, dia bentuk untuk sabar. Bahasa kita tuan-tuan, bahasa sabar ni bahasa spiritual. Satu sudut lah, fahamkan saya, bahasa spiritual. Kalau daripada sudut bahasa sains, sebenarnya dia memang untuk kebaikan kita. Perut dah memang orang kata cakap mudahnya apa, perut kita dah berhenti kerja sekejap, dapat rehat. Sebab apa yang kita makan daripada sahur tadi tu, dia akan bawa sampai tengah hari, 6 jam ke 7 jam sistem untuk proses makan. Maksudnya separuh hari tadi tu dia tengah rehat. Cantik tuan-tuan, cantik, kita sihat. Itu masa mudah ni. Baik, kemudian yang kedua, sabar tadi tu dibentuk pada takwa kita. Saya lebih suka dalam satu sudut, saya berikan dua konteks definisi untuk takwa lah. Takwa ni tuan-tuan, kalau berbahasan panjang lah para ulama dan sebagainya, apakah maksud takwa? Panjang, macam-macam cerita. Tapi saya suka dua. Pertamanya tuan-tuan, yang kita dah baca kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua orang hafal, semua orang tak ada masalah. Tapi takwa tu nak sampai tahap mana? Sebab tu yang ini yang kita nak faham supaya dia tak jadi rutin. Dia bukan jadi rutin ya tuan-tuan. Itu sudah dia. Macam mana takwa? Yang pertama, bahasa mudah, bahasa paling mudah untuk faham. Takwa ni apa?
Apakah maksud takwa? Maksudnya ialah kesedaran bertuhan. Kesedaran bertuhan. Tu mudah dia. Tuan-tuan turun nak pakai slipper sekarang kan. Slipper orang kita kena lalu. Mungkin jauh sikit kita pun pijak slipper orang. Kan? Lazimnya lah kan. Kadang-kadang dah tersipah slipper orang. Ada rasa tak? Tuhan tengah tengok aku tolak slipper orang. Ada rasa tak? Ke lalu je. Biasa bukan slipper aku pun. Kan? Itu maksud kesedaran bertuhan. Kita boleh feel setiap yang kita buat, pada setiap yang kita buat tu Tuhan nampak. Kita boleh rasa, ish, ini dosa ni. Ini aku nak lebih baik pahala dan sebagainya. Itu maksud kesedaran bertuhan bagi erti takwa secara mudah. Muslimat pakai tudung, cantik dah, tapi ish, tak tutup rangka badan lah. Ni tak sempurna ni, dosa ni. Dia boleh rasa. Terus mudah dia. Yang ini sebenarnya nak sampai pada takwa, tuan-tuan. Kesedaran bertuhan. Semua orang tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Semua orang tahu, tak ada masalah apa. Tapi rasa, ada rasa tak? Terus mudah dia. Yang kadang-kadang anak kita ke datang kat kita kan, dia bangun nak bercakap, alah tepi lah. Boleh rasa tak? Dia sebenarnya tadi tu sepatutnya kita layan dia dengan baik atas dasar hukum seperti mana tu. Itu hak dia. Hak dia untuk dapat layanan yang baik. Boleh tak? Alamak, aku dah terkasau ni. Itu maksud takwa, kesedaran bertuhan dalam semua perkara yang kita buat. Ada boleh rasa? Tu sudah ada. Kalau dalam satu perbahasan, tuan-tuan kan, kita sekejap, saya habiskan dulu. Kan tak habiskan okay. Dan satu lagi saya suka dia mengatakan takwa yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali sebut mesti ada 4 untuk dapat takwa yang komprehensif seperti mana yang Nabi SAW sebut. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata takwa kat sini. Nabi tunjuk. At-taqwa hahuna. Takwa kat dalam, bukan dekat bibir. Tak, takwa dekat dalam hati. Baik, dalam hati. Kemudian dalam hadis tu Nabi sebut, wa yushir, ini perawi sebut, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. 3 kali Nabi tunjukkan ada dia. Ini hadis musalsal. Hadis musalsal maksudnya kalau kita sebut hadis tu, kita tahu ada action Nabi bersama dengan lafaz, kita pun kena buat. Terus mudah dia. Kalau tuan-tuan cakap dengan orang, takwa kat sini ya. Tuan-tuan kena buat 3 kali. Terus mudah dia. Hadis musalsal. Letak kat dalam 3 kali. Tuan buat syur. Sebab kita dalam perawi disebutkan Nabi tunjuk 3 kali kat dada dia. Okey, pas mudah. Ya tahu. Baik. Sayyidina Ali kata mesti ada 4. Kan? Al-khaufu minal jalil wa al-qana'atu bil qalil, kan? Takut dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut. Kesedaran bertuhan lah, ada rasa takut tu. Sudah satu. Kemudian yang tadi itu qana'ah bil qalil, sikit pun memadai. Buka sikit, tak apa Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuan-tuan, dia sebenarnya nak syukur, qanaah tu syarat. Syarat untuk bersyukur, qanaah kena ada. Rasa berpada dengan yang sedikit, kena ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baru senang syukur. Tapi kalau sikit pun tak syukur, qanaah tak ada, macam mana nak syukur? Mustahil lah. Kemudian wal amalu bitanzil. Yang ketiga, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Quran lah, tu masuk budak dia. Apa yang diperintah buat sungguh-sungguh, apa yang dilarang tadi itu tinggal sungguh-sungguh. Dan yang keempat, bersedia untuk jumpa Tuhan. Itu maksud takwa pada sudut Sayyidina Ali secara komprehensif. Kalaulah seseorang itu paling-paling tidak pun tuan-tuan, semudah kesedaran bertuhan. Dia tengok sesuatu, dia tahu. Tuhan pun tahu apa yang dia tengah tengok. Itu sudah ada. Dia bercakap apa pun dia tahu. Aku bohong ni. Tapi dia tahu. Dah, dia berhenti, settle. Tu masuk kesedaran bertuhan. Tapi dia tahu, aku tengah cakap bohong, aku buat cerita-cerita. Tapi dia tak rasa pun. Tak rasa tu pun tu dosa. Maksudnya apa? Takwa dia elak. Kosong. Meniup. Itu maksud budak dia tu. Itulah maksud takwa, kesedaran bertuhan. Secara ringkaslah. Baik, tuan-tuan. Sebab itu dalam banyak keadaannya Ramadan dia tapak untuk kita berubah lebih rasa. Kena rasa tuan-tuan, naik pada satu part.
majoriti daripada kita, kalau tengok daripada satu syarah berkaitan dengan akidah tahawiyah, ada satu bab tuan-tuan disyarahkan, ni last. Baik. Kalau kita perasan, ulama kita banyak kata bercerita, dan kita pun semua maklum. Kita ada iman, kita ada Islam, kita ada ihsan. Semua orang maklum, tak ada masalah apa-apa, tak ada isu. Iman, Islam, iman. Tengok pada hadis Jibril alaihissalam masa jumpa Nabi SAW yang menzahirkan dirinya sebagai seorang sahabat. Ada sebagian kata seperti mana Iras, orang kata Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat Nabi SAW, datang kemudian fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia cantum, dia lekat dia sandarkan dua kepala lutut dia pada kepala lutut Nabi SAW kan. Kemudian itu ditanya 3 soalan kan, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Bagi tahu ke aku apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan kan. Semua yang Nabi jawab tadi itu dia kata sadaqta, sadaqta, sadaqta. Sahabat pun pelik, engkau tanya, engkau kata betul. Pelik dengan sikit kan? Baik, tak apa. Okey, ringkas. Kat hujung tu ada berkaitan dengan asyratus sa'ah, detik-detik ataupun syarat-syarat untuk berlakunya kiamat. Tolak tepi, bukan bincang hari ini. Tapi tuan-tuan, poinnya apa? Majoriti daripada kita tuan-tuan, mungkin juga saya, bahasa mudahnya apa? Kita banyak kuat dalam lingkungan dua. Lingkungan perbuatan kita biasanya dua. Kita iman dan kita Islam. Aku percaya, iman kerja hati dalam yakin, aku terima daripada ini, daripada Allah. Ya benar, ini pun daripada Allah, daripada Rasulullah SAW. Kita benar. Kita tuan-tuan, kita dapat berita sedekah Nabi SAW dalam Ramadan ajwad, lebih baik, lebih banyak Nabi SAW. Kita pun beriman, kita terima. Kemudian kita Islam. Apa Islam? Kita buat. Setiap hari kita buat dalam Ramadan. Settle. Iman, Islam, settle. Dua. Tapi macam tu juga sebagian daripada kita. Contoh, kalau katakanlah ni dah puasa kan, waktu buka, nak buka beli kuih, beli juadah dan sebagainya, settle, makan. Dah makan tak habis kan, ada je yang tak habis dan sebagainya kan. Baik, bila tak habis, kita pun cakap dengan anak kita kan, long ni sekarang tarawih, masa murih sekarang ni, masa kau nak pergi tarawih, kau bawa ni, kau bungkus, letak kat tempat orang nanti, biar lepas tarawih nanti dia makan. Daripada membazir, baik kita bagi masjid. Setuju? Setuju? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh lah kan? Daripada membazir kan? Kan kita pun tahu kan, membazir tadi itu innal mubazirina kanu ikhwana syayatin kan. Membazir ini kita katakan sedangkan setan. Kita pun tak nak membazir, kita pun bagi tahu orang kan, kita cakap macam tu kan, kita bagi tahu dengan anak kita, kan kau bawa, daripada membazir bagi kita bawa. Tak salah, tak salah. Sebab dia masih lagi beriman, dipegang, sedekah tu bagus. Perbuatan Islam tu bagus. Sebab perbuatan ni, Islam tu perbuatan nak luaran kan. Kan sebab kita ada perbahasan kan, iman dan Islam. Idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Ada perbahasan, tolak tepi. Baik, bahasa mudah kita buat. Bagus, pandang pada satu sudut. Tetapi mana satu lebih baik? Mana satu lebih baik? Masa beli juadah, kita beli siap-siap. Ni jangan buka, ini untuk murih. Ni jangan kacau, ni nanti kau untuk murih kau. Lepas tu nanti bila kita nak pergi solat tarawih, anak kita pun bawa. Bukankah itu lebih baik? Setuju? Kan? Kita tak cuik langsung kan? Kita hantar. Itu adalah ihsan. Itu namanya ihsan. Setakat iman dengan Islam, dia dalam ruang apa? Ketaatan. Ketaatan. Aku taat dengan kau Tuhan. Tak salah. Satu sudut memadai. Tetapi tak semua daripada kita dan apa yang kita buat benar-benar sampai kepada ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Atau kama qala sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau sembah Tuhan seolah-olah engkau nampak dia, sedang hakikat kau tak nampak, tapi dia nampak apa yang kau buat. Majoriti kita ke dalam apa yang kita buat jarang masuk sampai ihsan. Ramadan lah tuan-tuan nak bentuk ihsan tu, lebih rasa kesedaran bertuhan. Tuan-tuan, kita nak bawa dekat situ lah sebenarnya. Pelan-pelan
ruang bangun awal pada waktu qiyam, Tuhan, ni waktu untuk aku qiyam, jumpa engkau kejap, dua rakaat paling kurang. Masuk sahur, penuhkan lagi, kata ada doa, ada istighfar dan sebagainya. Tuan-tuan jangan lupa, waktu sahur adalah waktu 1/3 akhir malam, kabul doa, waktu kabul doa. Jangan lupa tu. Nah, jangan lupa tu 1/3 akhir malam. Tu yang paling asas. Allah tengah turunkan rahmat dia, malaikat rahmat tengah turun. Sahur, dah sudah sahur apa sekali sekarang, okey masuk, jom kita pergi solat subuh secara berjamaah. Surau masjid mana capai? Aku surau ni tak boleh, bendera lain. Nak kira juga ke nak jumpa Tuhan? Kita masuk masjid bukan masuk surau, bukan pasal bendera tuan. Kita pasal ibadat, kan? Masuk solat. Dah solat apa sekali tadi tu kan tuan-tuan, nanti sambunglah dengan baca Quran dan sebagainya. Sambung, kena ada rasa. Terbitkan rasa tu, kesedaran bertuhan tu. Sangat-sangat tuan-tuan. Inilah ruang-ruang yang terbaik untuk diri kita, bentuk diri kita. Siang, tuan-tuan, baca Quran, zikir, selawat dan sebagainya. Rangka kerja kena ada tuan-tuan. Rangka ibadat apa yang aku nak buat. Selawat dan sebagainya, istighfar, doa dan sebagainya. Masuk pada waktu siang, sedekah, buat. Masuk je maghrib sekarang, okey. Pada waktu dah nak buka, doa dulu. Duduk sekejap. Ayah-ayah lah main peranan. Ayah-ayah lah main peranan. Tak banyak sikit lead doa dan sebagainya. Tu antara sebab jangan lupa kita nak bentuk. Kita tak mungkin tuan-tuan, tak mungkin. Kita je yang boleh jadi baik, tak mungkin. Orang mukmin, orang yang beriman, dia mesti ada muslah. Dia mesti nak menjadikan juga orang lain jadi baik. Didiklah anak-anak tu. Kita lead. Hari ni kita, besok dia dan sebagainya. Dah buka jalan dan sebagainya. Malam tarawih, waktu yang terbaik. Tapi macam jugalah sebelum tarawih jangan lupa Pak Adi Aisyah tu. Pak Adi Aisyah tu dituntut, jangan lupa kan tu. Jadi ini antara perkara yang kita nampak, kita sedar dengan apa yang kita buat, takwa tadi tu sampai betul-betul kita dapat rasa. Mudah-mudahan tuan-tuan di ujung nanti dapat Lailatul Qadar. Terus mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam 4 golongan yang diharamkan oleh Allah daripada kebaikan Lailatul Qadar. Jangan sampai kita diharamkan oleh Allah. Semua orang pada satu sudut layak untuk dapat Lailatul Qadar, tapi 4 golongan ni diharamkan. Paling diharamkan ialah orang kaki gaduh. Kaki gaduh, Allah tak berikan kebaikan Lailatul Qadar. Putus silaturahim, Allah tak berikan kebaikan Lailatul Qadar. Doalah buat apa pun, tak ada benda tu kan. Satu sudut, sungguh. Lepas tu daripada sekarang lah, ambil peluang untuk betulkan kesihatan. Dia mengatakan daripada sudut kebaikan diri dan sebagainya. Saya dah 2 hari lah, puasanya baru 1 hari lah kan, semalam. Tapi itulah gambaran bila keluar tarawih tu, keluar je, saya tak seronok lah. Tuan-tuan minta tolonglah pada ayah-ayah, pada abang-abang dan sebagainya kan. Bila ada yang namanya anak menantu tadi tu yang ada berasap-rasap ni, suruh berhenti lah bulan Ramadan ni. Suruh dia tawakuf kejap lah. Paling tak percaya lah. Kata insyaAllah ada kebaikan untuk diri dia lah. Sebab tak memberikan manfaat tuan-tuan. Sayang. Bangun pagi, cari itu dulu kadang-kadang. Lepas tarawih, capai dulu. Kadang-kadang sebelum tarawih, ambil dulu sepam, 2 pam. Kan, guna-guna ambil tenaga. Mana datang tenaga? Tak ada makna. Kan, kadang-kadang lepas buka, capai lagi. Walhal Allah dah ada baik kan, dah pulihkan kesehatannya. Tapi masuk juga. Ada orang kata sensitif. Mana sensitif? Dia yang sensitif. Benda tu tak sensitif. Kan tuan? Baiki boleh lah. Kita sama-sama kata ambil tanggungjawab untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Tuan-tuan, kita baca ayat Quran kan. Allah letak pada pangkal surah Al-Baqarah. Nanti balik boleh rujuk, tak ada masalah lah. Pada pangkal surah Al-Baqarah, 5 ayat pertama kan adalah berkaitan dengan orang yang bertakwa kan. Kan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin kan, 5 ayat. Habis 5 ayat Allah terus masuk. Siapa golongan yang kedua? Kafir. Kan yang tak seagama dengan kita. Yang non, terus mudah dia kan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Kau ingatkan dia orang kata Allah dah khatam, tutup seal.
golongan dua. Tarik sikit bawah, kita akan jumpa golongan yang ketiga. Apa dia? Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard, kan sampai bawah. Siapa tu? Munafik. 3 golongan dia datang dunia ni, tuan-tuan. Pangkal-pangkal Quran Allah dah bagi tahu. Hanya 3 golongan. Pilihan kita boleh cuba pilih untuk diri kita. Jadilah orang yang bertakwa, tuan-tuan. Bukan yang betul-betul total tentang wali'auzubillah, apatah lagi yang mengatakan namanya munafik. Nampak macam okey, tapi kat dalam sebenarnya tak ada rasa, tak ada orang kata benar-benar untuk orang kata apa yang Allah buat. Tuan-tuan jangan lupa, orang munafik tu bahasa mudahnya terbit masa zaman Madinah. Terbit zaman Madinah, Mekah tak ada munafik. Mekah cuma 2 je, Islam atau tidak Islam. Tapi masuk Madinah, keluar orang munafik. Tapi siapa munafik? Zahirnya Islam. Jangan lupa yang tu. Walauzubillah. Tapi kat dalam tak boleh. Salat belakang Nabi, pakaian macam Nabi dan sebagainya, tapi jiwa tak ada. Hati-hati. Al-Baqarah bagi tahu kata 3 golongan ni yang ada atas dunia ni. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan kita terbitkan takwa kita sungguh-sungguh supaya kita jadi orang yang golongan pertama tadi itu. 5 ayat yang Allah sebut tadi itu. Kita beriman sungguh-sungguh dengan hari kiamat dan apa juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan. Sangat-sangatlah sebab semua yang tadi termasuk dalam bab kesihatan. Kesihatan ni mungkin ada sebagian orang dia kata baca Quran tak sebut dia kadang. Tak, yang Nabi ajar tadi tu sebab tu Nabi suruh bila waktu buka puasa, tuan-tuan boleh buka hadis daripada Imam Muslim ada dan sebagainya. Nak mudah tengok je lah Riyadhus Salihin, ada satu bab bahasa mudah bila buka puasa tadi tu, buka puasa dulu dengan tamar sebab ada instant sugar. Sudut sains tu instant sugar. Gigit aja manisan tu masuk dalam blood vein, masuk dalam darah. Tu sudah. Diberi tenaga pada kita, tuan-tuan. Nak cerita panjang sains ni boleh kan tak boleh, tapi saya pun tahu juga kat sini ada doktor kan, jadi segan-segan juga nak pilih-pilih. Tapi sebenarnya tuan-tuan banyak hormon dalam badan kita. Kita ada endorfin, kita ada orang kata namanya macam tadilah, orang kata melatonin, ada dopamin. Tuan-tuan boleh sabar, tenang, redha dengan hukum Tuhan dan sebagainya. Allah masukkan, keluarkan namanya hormon dopamin. Dopamin ni tujuan dia apa? Nak stabilkan kita punya jantung kita. Gerak kerja jantung tu distabil. Sebab tu orang yang banyak redha dengan Allah, insya-Allah dia sihat. Insya-Allah dia sihat. Ustaz, orang tu senyap ni Ustaz, tapi ada sakit jantung. Tak tahu lah kan, Allah alam, mungkin ada sebab-sebab lain dan sebagainya. Tapi tak banyak sikit kerana ada sebagian orang pun yang senyap pun dia kat dalam tu dia gaduh. Habis jantung laju juga kadang sebagainya kan. Dopamin ada. Jangan lebihkan kortisol lah. Kortisol dalam badan ni lama sangat tak elok. Dia tak elok. Dia akan dropkan kita punya immune system kita. Sistem badan kita akan drop. Sebab tu kortisol ada kebaikan. Ada kebaikan untuk supply gula dalam darah supaya kita ada tenaga untuk kita bekerja. Tapi macam tu juga, untuk satu tempoh yang panjang kita geram je dengan orang, benci je orang, dendam je tuan. Kortisol banyak sangat dalam badan. Sebab tu immune system drop. Banyak penyakit. Itu satu lah. Dan ada monolog dalam badan sendiri dan sebagainya. Setiap yang Allah berikan, confirm, buat kata Imam Syatibi tadi, pasti ada maslahah, pasti ada kebaikan. Cuma macam tu juga untuk kita dapat, kalau kita dapat dalam keadaan yang lebih komprehensif, dia dengan lebih benar. Sebab tu satu sudut, beriman sungguh-sungguh dengan apa yang diturunkan dan beramallah sungguh-sungguh. Terbitkan rasa takwa, kesedaran bertuhan dalam diri kita dalam setiap perkara yang kita lakukan. Mudah-mudahan tuan-tuan, doa kepada Allah SWT supaya diberikan kata kesihatan yang baik sampai hujung Ramadan dan diterima segala amalan. Setiap waktu maghrib, hadis Nabi SAW sahih, last, tutup, apa dia? Allah akan keluarkan satu senarai mereka yang sepatutnya masuk neraka, Allah akan keluarkan, masukkan pula dalam senarai ahli syurga setiap malam, fi kulli lailatin min layali Ramadan. Hadis sahih. Bukan dekat ujung Ramadan, tak, setiap malam keluar. Jadi berusahalah kita sungguh-sungguh setiap hari supaya kata kita termasuk dalam senarai-senarai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat tuan-tuan. Kita kata minta kepada Allah kesihatan yang baik sampai penghujung Ramadan dan diterima segala amal ibadah kita dan boleh istiqamah selepas daripada Ramadan. Jangan kita lepas saja Ramadan habis.
hanyut semua sekali. Yang itu tak betul lah. Baik, mudah-mudahan ada manfaat. Baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang pada saya sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah, dan Kau perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi wa qada'il hawaij dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana kshif 'anna al adzab inna mu'minun ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Barikillahumma lana fi syahri ramadan. Barikillahumma lana fi syahri ramadan. Barikillahumma lana fi syahri ramadan ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.